mustaqim. Itu ayat 6. Berikutnya jom kita pergi ayat 7. Siratal ladzi an'amta alaihim ghairil maghdub. Itulah. Maghdu itu yang ke nombor 12. Jadi mak asli ada 12 tempat dalam suratul Fatihah. Cuba kita kira, cukup tak 12? Cuba tengok. Dah tanda tadi, cuba kira. Cukup tak 12? Cukup. Cukup ya? Alhamdulillah. Jadi mak asli ibu ayah pun tahu, bacaannya senang. Berapa harkat? 2 harkat saja. Okey, sekarang kita pergi pula muka surat 50. Kita nak tanda pula mad arid lis sukun. Jom kita tanda pula mad arid lis sukun. Muka surat apa tadi? Muka surat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di mana tempat dia? Ni dia. Nombor 2, bacaannya boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Tinggal lagi saya nak tanya ibu ayah, pagi ni ibu ayah nak wakaf 2 ke, nak wakaf 4 ke, nak wakaf 6? Nak 4 harkat. Ya, 4 harkat. Okey, kalau 4 harkat, bulatkan 4 ni. Kenapa kena bulat? Sebab nanti ayat yang kedua sampai ayat ke-7 yang kita wakaf mesti 4. Itu SOP harakat. Kalau ayat pertama kita dah wakaf 2 sampai lin kena 2. Kalau ayat pertama kita wakaf 4 sampai lin mesti 4 harakat. Kalau ayat pertama kita wakaf 6 sampai lin mesti 6. Itu dia punya SOP. Tak boleh sekejap 2, sekejap 4, sekejap 6, tak boleh. Ya, itu dia punya SOP. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu kalau kita pilih dua harkat. Kalau kita pilih 4, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Kalau pilih 6 lah sampai habis. Itu dia punya SOP yang tak boleh kita baca macam ni. Contoh yang tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4
pula. Ar-Rahmanir Rahim. 6 pula. Itu tak boleh. Kalau ada orang baca macam tu, maknanya orang tu tak sekolah. Apa dia? Tak sekolah. Kalau Tok Imam baca macam itu, maknanya Tok Imam tu tak macho. Tak macho. Ya, kejantanannya turun. Ya, darjat kejantanannya tu turun. Kenapa? Sebab dia tak macho. Dia tak macho. Sekejap dia buat 2, sekejap dia 4, sekejap dia 6, ikut selera dia. No. Sebab ini bahasa kalam Allah. Ini merupakan kalam Allah. Jadi dia mesti ada, sebenarnya bukan SOP. Lebih tepat, ini bahasa istana Allah. Bila bahasa istana Allah, dia mesti ada apa, Ibu Ayah? Protokol yang mesti diikuti. Itu dia. Ya, dia merupakan bahasa istana Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mesti ikut protokol dia. Tak boleh ikut selera kita. Ya, boleh Ibu Ayah? Dia kena ikut protokol Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ikut selera tak boleh ikut selera kita. Okey Ibu Ayah? Boleh insya-Allah kat sini? Okey. Baik Ustaz. Ya. Macam mana nak buat gerak jari macam Ustaz tu? Mai. Pertama sekali Ibu Ayah buat macam ni. Ibu. Ibunya penubuk ni. Ayah okey tu nampak tu. Jadi ayah nak tengok ibu. Ibu buat. Macam ni ke tak kira lah. Nampak ya? Okey baik, ikut saya. 1, 2, best. Sebut. Okey, 1, 2, 3, 4, best. 1, 2, 3, 4, 5, 6, best. Cuba. Sekali lagi. 1, 2, best. 1, 2, 3, 4, best. 1, 2, 3, 4, 5, best. 1, 2, 3, 4, 5, 6, best. Kan? Sebab harakat dalam Al-Quran ada berapa? Ada 4. Sama ada 2 atau 4 atau 5 atau 6. Tapi Fatihah tak ada 5. Yang ada 2 atau 4 atau 6. Itu saja. Boleh insya-Allah. InsyaAllah ya. Baik, Alhamdulillah. So, ma'aridi sukun, ini ayat pertama. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanda kat sini. Tanda kat situ. Saya guna pen lain lah saat ni ya. Pen hitam sebab pen merah ni payah nak padam. Nombor 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Bulatkan 4. Sebab tadi kita dah bulat 4. Di sini juga mesti 4. Sempat. Tak maaf Bu, saya bila tengok jam ni laju kan, saya pun jadi laju juga. Tak pasal-pasal jadi kalut. Okey, jom. Ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Itu dia. Ayat 3. Berikutnya, ayat 4. Maliki Yaumiddin. Tanda juga macam tu. Kita nak tengok betul ke 7 ma'arid disukun. Ustaz, ya, detail betul ustaznya. Ya, sebab tu namanya klinik. Itu belum lagi tu. Belum lah saya ambil darah ibu ayah lagi. Belum saya ambil air kencing ibu ayah lagi. Masuk Jabatan Patologi Al-Fatihah. Saya cek satu-satu. Ya. Tu dia. Memang sangat detail. Okey, berikutnya ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nombor 2. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, mesti 4.
Kenapa mesti 4? Sebab ayat pertama kita dah wakaf 4, berikutnya juga mesti 4. Tak boleh tukar-tukar. Okey, berikutnya ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Dapat ya? Okey, tanda. Baik, berikutnya ayat yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oleh kerana kita wakaf kat sini. Apa hukum wakaf di sini? Harus. Ada orang cakap tak boleh sebab ada tular video. Ada tular video yang mengatakan tak boleh wakaf di sini. Okey, boyah. Saya rasa video tu tak salah. Yang salah yang ambil video tu. Sebab dia ambil potong-potong, kerat-kerat. Ya? Di sini wakafnya harus berapa harkat? 1 sahaja. Mengapa harus? Kerana bagi kita di Malaysia yang bermazhab Asy-Syafi'i, ini merupakan ayat yang ke-7. Maknanya siratal ladzi sampai waladdallin adalah ayat yang ke-7. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. India Muslim? Hanafi. Bagi semua mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanafi, ini adalah ayat 7. Tetapi bagi mazhab Hambali dan Maliki, ini ayat 6. Ya, bagi Maliki dan Hambali. Hambali di mana? Saudi. Seluruh Saudi itu Hambali. Ya, seluruh Saudi itu Hambali. Lagi kalau Maliki, negara Arab di sebelah penghujung Afrika, iaitu Mesir, sebahagian Mesir. Yang betul-betul Maliki, Tunisia, Maghribi, Libya, itu semua. Ya, yang dekat dengan lautan Mediterranean belah sana tu, itu semua bermazhab Maliki. Sebab itu mereka, ayat pertama mereka bukan bismillah. Sebab itu kita pergi Mekah, ya, pergi Saudi, Allahu Akbar. Dia bismillah dia dalam hati ataupun dalam suara yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat 2. Maliki Yaumiddin. Ayat 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 4. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 5. Tengok ni sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagi mereka ini ayat 6. Ya, waladdallin ayat tu 7. Itu mazhab apa ibu ayah? Maliki dan Hambali. Oleh kerana itu ibu ayah, saya terangkan hari ini, oleh kerana tular video tak boleh wakaf kat sini. Bagi saya video tu betul, cuma video tu dia ambil potong. Dia ambil potong. Ya. Jadi saya nak terangkan hukum mewakafkan bacaan pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Aku mengharuskan pengikutku. Maksud pengikut tu mazhab dia. Siapa yang guna mazhab dia, ya, dipanggil pengikut dia. Aku mengharuskan pengikutku untuk mewakafkan bacaannya pada alaihim bagi menghormati guruku. Siapa guru dia? Imam Malik. Bagi pendapat guru dia Imam Malik, ini ayat yang ke-6. Tapi bagi mazhab muridnya Imam Syafi'i, ini adalah ayat yang ke-7. Boleh faham ibu ayah? Boleh ya? So jangan keliru lagi dah dalam bab tu. Okey? Okey, baik. Berikutnya ma'arif sukun yang terakhir pada waladdallin. Alin ni. Ini ma'arif sukun yang ke-7 dalam suratul Fatihah. Boleh tanda macam tu, insya-Allah. Subyayah boleh ingat ya? Kalau ayat pertama dah wakaf 2,
sampai ayat 7 mesti 2. Kalau ayat pertama kita wakaf 4, sampai ayat ke-7 mesti 4 harakat. Kalau ayat pertama kita wakaf 6 harakat, sampai ayat ke-7 pun mesti 6 harakat. Itu dia punya SOP harakat. Okay, itu satu. Yang keduanya Ibu Ayah, setiap ayat yang ada dalam suratul Fatihah ini, bila kita wakaf, di hujung dia ni ada dengung. Ada dengung. Contohlah, saya buat tulisan Rumi contoh. Him, 1 atau 2 harakat, 3 atau 4 harakat, 5 atau 6 harakat, hujung dia ada mim. Betul? Apa sifat mim? Sebelum tu nanti saya nak tulis depan ni kat sini Ibu Ayah, hari ni saya nak beritahu, nak ingatkan 3 sifat je dulu. Asyiddah, tawasud, rakhawah. Iaitu 3 sifat yang berkaitan bila mana huruf tersebut berbaris mati atau dibaca dengan baris mati. Contoh kat sini berhidup, tapi bila wakaf dia dibaca dengan baris mati. Okey, baik. So mim ni kita nak ingat, sebab suratul Fatihah ni bila kita wakaf dia tak lagi pada 2 huruf, mim atau nun. Ayat pertama wakaf dengan mim, ayat kedua wakaf dengan nun, ayat yang keempat wakaf dengan mim, ayat yang kelima wakaf dengan nun, ayat yang keenam wakaf dengan nun, ayat yang ketujuh, ayat yang keenam pun wakaf dengan mim, ayat yang ketujuh tapi rangkap satu, ini rangkap satu dia wakaf dengan mim, dan rangkap 2 ayat 7 dia wakaf dengan nun. Jadi di dalam suratul Fatihah Ibu Ayah, semua wakafnya dengan apa? Mim dan nun. Mim dan nun. Okey. Apa sifat utama mim dengan nun? Asyiddah ke, tawasud ke, rakhawah ke? Ustaz, ya, nata gapo asyiddah, tawasud, rakhawah tu nata gapo Ustaz? Jadi jawapannya, ia bukan menatang. ia bukan menatang. Dia sifat. Sifat ni apa? Perangai bunyi huruf. Perangai bunyi huruf. Okey, Ibu Ayah, saya padam jap TV ni, Ibu Ayah tulis. Tiga kembar. Yang pertama asyiddah, yang kedua tawasud, yang ketiga rakhawah. Rakhawah. 3 sifat huruf. Ketiga sifat huruf ni berkaitan huruf bila mana dia berbaris mati ataupun bertasydid. Bila mana dia berbaris mati ataupun tasydid. Mungkin Ibu Ayah boleh buat macam ni lah. Baris mati atau sabdu, tasydid. Apa itu asyiddah? Tertekan. Apa itu tawasud? Tertahan. Apa itu rakhawah? Melirik. Dah. Sudah, okey. Mari kita lihat. Kita nak buat simbol apa? Asyiddah simbolnya D. Tawasud simbolnya T. Rakhawah simbolnya R. Ibu Ayah tulis ni dulu. Tulis dulu. Nanti saya terangkan dalam sudut Fatihah. Sebab benda ni banyak dalam suratul Fatihah yang kita kena jelaskan. Yang kita kena jelaskan. Sebab ramai orang baca lupa tentang 3 sifat ni. Dia lupa tentang 3 sifat ni. Tulis dulu. Tulis dulu 3 sifat kembar. 3 sifat kembar utama. Al, tawasud. Ham, tawasud. Dulil, tawasud. Lahi Rabb, asyiddah. Bil, tawasud.
Rahim, alamin. Tawassut. Tulis dulu. Nanti saya terangkan. Dah, siap dah. Dah, alhamdulillah. Baik, saya padam. Kita buka TV balik semula. Program kita ni sangat detail Ibu Ayah, sebab itu masa yang kita ambil memang lama, daripada pagi sampailah ke petang. Nah, itu pun sebab kita dah makan masa 1.5 jam dengan perasmian, jadi saya terpaksa tebuk-tebuk lah ya. Saya terpaksa tebuk-tebuk. Ibu Ayah, mari kita lihat yang kita nak bincangkan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Katalah waktu 4. Manirrahim. Di sini ada tawassut. Apakah yang menyebabkan dia jadi tawassut? Kerana ada gunnah, dengung. Yang jadi tertahan tu kenapa? Sebab nak didengungkan. Tulis T-G, G tu gunnah. Gunnah tu natang ke apa Ustaz? Dia bukan natang. Ya sifat. Dengung. Berapa harakat dengungnya? 1 alif. 1 alif. 1 alif itu berapa? 1 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pun ada dengung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Ibu Ayah cuba tengok pada buku kita, Fatihah kita tu kita wakaf berapa tempat? Dia ada 7 ayat. Tapi kita wakaf berapa tempat? 8. Dia ada 7 ayat, tapi kita wakaflah 8. Macam mana boleh jadi 8? Kerana ayat 7 kita wakaf 2 tempat. Iaitu wakaf pada rangkap pertama ayat 7 dan wakaf kepada rangkap kedua ayat tu 7. Jadi ada 8. Jadi keseluruhan 8 tempat yang kita wakaf tu mesti apa? Mesti ditawasudkan. Kenapa kena tawasud? Kerana adanya gunnah. Ya? Kerana adanya gunnah. Ya? Saya ulang sekali lagi. Ke 8 tempat buat catatan sedikit. Jangan dengan Ibu Ayah, sebab ini daurah tahu. Daurah ni bukan dengan tazkirah. Tazkirah tak payah buat benda, dengar je. Tanya dengar, tanya gelak, tanya nangis, keluar tangga, lupa. Lupa, sebab itu dengan tazkirah betul. Tapi bila daurah, kita berkitab. Bila berkitab ni kena ada catatan. Kena ada catatan. Supaya balik nanti boleh buat rujukan semula. Boleh murajaah semula. Boleh mutala'ah semula agar bertambah kefahaman kita dan bertambah ingatan. Begitu Ibu Ayah ya. Jadi Ibu Ayah tanda semua tempat kita wakaf tu tulis GT. 8 tempat tu tulis GT ke atas dia. GT. T tu apa? Tawassut, tertahan. G tu apa? Gunnah, dengung. Tulis sikit Ustaz. Yalah. Sudah. T tawassut. G gunnah. Tu.
Jadi ma'arif disukun kita tibayah, kita wakaf 2 harkat, mesti ada tawassud gunnah. Kita wakaf 4 harkat, mesti ada tawassud gunnah. Kita wakaf 6 harkat, mesti ada tawassud dan gunnah. Boleh dapat? Boleh? Alhamdulillah Ustaz. Baru hari ni saya tahu Ustaz. Saya pun tanya balik. Pak Cik dah berapa umur? 75 dah Ustaz. Maknanya 75 tahun tak tahulah benda ni. Tak tahulah Ustaz. Alhamdulillah Pak Cik. Pak Cik tahu juga sebelum mati. Sebelum mati. Alhamdulillah, syukur. Okey, kat sini Ibu Ayah ada soalan tak? Tak ada kan? Kenapa? Sebab Ustaz Zubir, dia soal dia jawab. Dia soal dia jawab. Tu seronok ngaji dengan Ustaz Zubir ni. Okey, kalau ada soalan, saya buka lagi. Ada soalan tak kat sini? Tak ada ya? Baik, kalau tak ada, jom kita sambung muka surat 51. Kita nak tanda hukum mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim kalimi mutsaqqal dia kata ada berapa dalam surah Al-Fatihah? Ada 1 je. Kat mana? Dha tu. Jadi tanda nombor 3 bacaannya 6 harakat. Ustaz, ni kena cari dia punya tu. Nampak dah kotor. Ni baru setengah jam ni. Tunggu pukul 4 ni kan gelap habis ni. Whiteboard ni mungkin dah lama tak guna ni. Dia jadi lekat. Dah tanda ni Boyah? Dah kan? Okey Boyah. Tanda belakang atas ni tawasud. Atas lam. Atas lam yang bersabdu tu tawasud. Dia ada tertahan. Dia ada tertahan. Okey, mari tengok Ibu Ayah. Saya buat dia punya graf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tengok sekali lagi. Ini dia punya tawasud. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dipanggil tawasud. Boleh? Boleh ya? So, ramai juga kita dengar orang baca macam ni. Waladdallin. Dia tak ada tawasud. Agak-agak kenapa dia tak ada tawasud? Kerana ramai orang Melayu dia telah dijangkiti oleh kuman Corona Al-Kaluti. Kuman apa? Corona Al-Kaluti. Cuba Ibu Ayah yang mengaji Quran, perasan tak orang kita bila mengaji, bila ada sabdu dia kalut? Perasan tak? Bila ada sabdu dia kalut. Ghairil waladdah. Ibu Ayah tulis kat sini. Dha ni sifat dia apa? Rakhawah. Ni dha ni. Rakhawah apa? Melirit. Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia melirit? Kerana dha ni ada satu sifat yang tak ada pada huruf lain. Istitalah. Tulis I. R-I. R tu rakhawah, I tu istitalah. Yang tadi kita tulis tadi, istitalah tu. Dia melirit. Okey. Ustaz. Ya. Apa ya melirit Ustaz? Cik tengok. Ni seronok ngaji Ustaz Zubir. Dia soal dia jawab. Sebab nak nunggu orang soal, memang tak soalnya. Okey, tengok ni. Kenapa dia jadi melirit? Ini kedudukan lidah. Ni lidah. Ini kita punya gusi atas kanan atau kiri. Ya, kita boleh letakkan kanan atau kiri. Okey, cuba tengok. Lidah kita bila sebut waladdah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengok. 4 tarik ke belakang.
Fa tarik ke belakang. Kenapa? Di isti'la. Isti'la ni ujung pangkal lidah menaik, meninggi ke atas. Cuba tengok. Walau ketika itulah dia nak sepanjang-panjang dia nak naik ke atas, itu dipanggil rakhawah, melirik. Lama. Walau tengok tangan, tengok. Walau itu rakhawah dia. Itu isti'la dia. Walau dallin. Jadi sabdu kat sini rakhawah, sabdu kat sini tawassut. Mana lebih lama, melirik ke tertahan? Melirik lebih lama daripada tertahan. Tetapi masalahnya orang Melayu, siapa orang Melayu angkat tangan? Saya Jawa. Saya Jawa. Siapa orang Melayu angkat tangan? Ramai tak mengaku dah. Ramai tak mengaku dah. Ramai orang Melayu baca macam ni. Dari ujung lidah. Waladha. Bila hujung, cuma akan berlaku apa? Asyiddah ataupun tawassut. Hujung. Ayah ni imam. Nak tanya ayah. Ayah baca waladha macam mana lidah? Hujungnya ke habis semua? Saya scan jap. Saya scan. Semua ambil ujung je. Semua ambil ujung je. Waladha. No, itu tak menepati. Itu tidak menepati. Yang tepat walau, jadi dia lama sikit. Walau nampak? Dia lama. Walau bagus betul. Tak apa. Lepas zuhur ni kita test seorang-seorang ayah. Ayah lah, ibu tak. Sebab ayah jadi imam kan. Boleh ayah? Dok mari dah lepas zuhur ni. Okey, boleh tangkap situ ayah ya? Boleh ya? Baik, alhamdulillah. So ibu ayah, mad lazim kalimi musaqqal cuma ada satu saja. Berapa harakat ibu ayah? 6 harakat. Ustaz. Ya. Kalau makcik dok sampai apa guna ustaz? Contoh. Saya jawab beginilah makcik. Berapa makcik? 95 dah ustaz. Tak apalah makcik. Kalau makcik tak sampai apa, bacalah macam mana yang boleh dan minta ampunlah dengan Allah. Sebab saya sendiri tak boleh nak cakap macam mana dah. Maksudnya yang pernah jadi juri hakim ni pun tak boleh nak menghakimi dia dah. Sebab umur dia dah 95. Memang nafas dia tak sampai dah. Sebab orang 95 ni nafas pendek dah. Berbeza orang 39. Betul? 95, 59. 59 pun sama juga. Nafas dia pendek dah. Kan? Betul ibu ayah. Jadi, ibu ayah tengok. Sama ada bacaan itu kita baca pada kelajuan tahqiq atau kelajuan tartil atau kelajuan tadwir atau kelajuan hadar. 6 harakat mesti 6. Ustaz, ya. Cuba saya buat contoh. Bacaan tahqiq, berapa kelajuan dia? 20 ke 40 km sejam. Bapaklah seluruhnya. Ya, kalau bawa kereta 20 km bawa dekat ni, jalan ni, agak-agak macam mana akan terjadi? Orang belakang akan horn. Pip. Oh, pakcik laju sikit. Contoh. Sebab slow sangat kan. Jadi kita nak tengok contoh 6 harakat tahqiq. Walau makmum duduk belakang. Salah masjid aku malam ni. Aku dengar masjid pada Mengkuang. Aku dengar masjid pada Mengkuang tahun lepas tarawih laju. Ni aku mari pada Kuala Terengganu. Pada Kuala Terengganu datang sini.
Sebab dengan mahajid dia bacalah laju, tiba-tiba walau dallin. Makmum duduk belakang. Alamak, salah masjid dah. Salah masjid. Dia fikir apa? Nak habis pukul apa tarawih ni? Pukul 1 ke pukul 2. Betul kan? Itu kelajuan apa? Tahqiq. Berapa kelajuan dia? 20 ke 40 km sejam. Kalau kelajuan tartil dia laju sikit. Ini yang Allah sebut tu. Warattilil Qur'ana tartila. Cuba tengok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia laju sikit. Berapa kelajuan tartil? 50 ke 60 km sejam. Jalan kampung. 50 ke 60 km sejam. Kalau tahqiq tadi, jalan tepi sawah. 20-40 km sejam. Jalan tepi sawah. Tak boleh laju kan, jatuh dalam sawah kan. Kan? Yang tartil 50 ke 6 km sejam, jalan kampung. Ya? Baik, laju lagi dia panggil kelajuan tadwir, iaitu 70-80. 70-80 inilah yang biasa imam-imam tarawih baca laju. Waladdallin. Amin. Tapi tetap tak 6 harakat? Tetap 6 harakat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, lagi lajulah tu. Sebab itu orang Kuala Terengganu pun mari sini sembahyang. Itu contoh bacaan tadwir. Yang lagi laju hadar. Ini khas untuk para hufaz, penghafal Al-Quran. Berapa kelajuan dia? 90 ke 100 km sejam. 101 saman. 101 saman. Sebab bila naik je 101 confirm ada silap. Nampak ya? Macam mana kelajuan dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 6 harakat juga tapi laju. Nampak? Tahqiq tadi tartil tadwir hadar. Cuba bayar buat. Cuba buat. Dengar je. Cuba buat macam ni. Buat. Buat macam ni. Okey ya. Tahqiq ya. Buat. Itu tahqiq. Kan? Okey. Tartil. Tadwir. Hadar. Saya suruh buat tu supaya imajinasi Buaya boleh dapat tangkap kelajuan tu. Ya, sekali lagi ya, tahqiq. Tartil. Tadwir. Hadar. Boleh? Boleh dapat tangkap ya? Boleh ya? Itulah di Buaya dapat ya? Alhamdulillah, insya-Allah. Okey Buaya, so mak lazim kalimi mutsaqqal ada satu tempat saja. Berikutnya muka surat 52 alif lam qamariyah. Dia kata alif lam qamariyah ada berapa? Alif lam qamariyah dia kata ada 4. Jom kita tengok. Alif lam qamariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Alham ada.
Nombor 4. Ibu ayah tengok bacaan dia. Nombor 4. Maknanya dia tak boleh didengungkan. Pangkah tu artinya dia tak boleh didengungkan dan dia tak dibaca dengan panjang. Apa sifat dia? Tulis tawasud. Ni atas lam ni tulis tawasud. Tawasud. Lebih saja. Alhamdulillahi bil alamin. Sebab lam ni buaya, kalau kita baca asyiddah dia akan melantun. Dia akan melantun. Alhamdulillahi bil alamin. Apa yang biasa berlaku huruf macam tu? Huruf qalqalah. Huruf qalqalah ni dia akan berlaku dulu asyiddah, baru dia akan berlaku qalqalah. Contoh. Tu qalqalah lah tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini asyiddah, ini qalqalah. Falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Asyiddah apa ni? Qalqalah. So kat sini tidak ada qalqalah. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. No, you pandai-pandai pula letak sifat kat situ. Ya? Jadi saya ingatkan, lam cuma ada tawasud tetapi tidak ada qalqalah dengan alhamdulillahi rabbil. Pandai-pandai je le tu. Jangan tambah le, ya. Jangan tambah le. Boleh ibu ayah? Boleh. Baik, 2 dah qamariyah kat situ. Jom kita cari lagi. Ayat 3 tak ada. Ayat 4 tak ada. Ayat 5 tak ada. Ayat 6 ada. Tal. Tal. Tu. Tu. Tulis T tawasud bawah dia. Nombor 4 pangkah. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak tertahan. Kan? Itu dia. Tawasud tu apa? Tertahan seketika. Tertahan seketika. Seketika itu sepi mencengkam hatiku. Contoh. Itu yang ketiga. Yang keempat, ghairil. Tu. So inilah 4 alif lam qamariyah. Nombor 4 pangkah atas tawasud. Boleh Detail tak kita belajar? Sangat detail. Ni belum lagi detail dia. Ada lebih detail lagi. Tapi saya tengok jam tak dan. Tak dan nak mendetail sangat lagi. Okey ibu ayah, itulah 4 tempat alif lam qamariyah. So ibu ayah mesti set dekat minda. Bila sebut je alif lam qamariyah, pertama sekali dia tawasud dan jangan berlaku qalqalah. Boleh? Itu dia. Dia tawasud je, tertahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik Okey, baik. Lepas itu muka surat berikutnya, muka surat 53. Jom kita cari alif lam syamsiah. Dia kata ada berapa syamsiah? Ada 9. Banyak. Jom kita cari syamsiah. Ada ibu nama syamsiah kat sini? Ada nama Qamariyah? Ada?
Tak ada. Syamsiah pun tak ada hari ni. Oh, sedih lah kampung ni. Tak ada bulan, tak ada matahari. Gelap semua. Okey, jom. Dalam ayat pertama ada 3. Nombor 5, memasukkan tanpa dengung. Nombor 5, memasukkan tanpa dengung. Nombor 5, memasukkan tanpa dengung. Kita main short form je, simbol. Campur tu artinya memasukkan, pangkah tu artinya tak boleh dengung. Ibu ayah pernah ke ngaji macam ni? Pernah ke? Tak pernah tak? Berapa dah umur? Terus saya cakap. Itu yang kita buat daurah klinik Fatihah ni, Bu Ayah. Sebab Fatihah ni paling kurang sehari berapa kali kita baca? Kira subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 17 kali wajib. Soalannya dah berapa puluh tahun kita baca ni? Betul ke tak? Itu dia. Satu. Yang kedua, jangan lupa 17 kali ni rukun qauli. Salah baca, sama ada solat itu akan jadi apa dipanggil solat yang tidak lengkap, silap-silap air bulan boleh batal solat. Sebab itu benda ni sangat penting. Okey, Buaya, itu ayat 3. Berikutnya kita cari lagi, dia kata ada 9. Ayat yang kedua ada tak? Tak ada. Ayat ketiga ada 2. Ayat ketiga ada 2. Ustaz, ya, ini syariat Fatihah ke? Ya, inilah syariat Fatihah. Peraturan membaca Fatihah. Kita panggil syariat. SOP. Protokol. Itu dipanggil syariat. Kita semayang, takbir Allah. Itu syariat. Rokok, i'tidal, sujud. Itu semua dipanggil syariat. Peraturan. Peraturan. Okey, ayat 3. Ayat 4. Ada satu. Middin. Middin, bukan Pok Bidin bukan Pok Bidin. Middin. Huruf dal ni, nombor 5, memasukkan tanpa dengung. Ayat 5, sempat saya laju sikit buayanya. Saya tak tahulah kat mana-mana saya pergi kan daurah, mesti jam jadi laju. Saya tak tahu kenapa. Hampir semua tempat saya pergi. Minggu lepas di Tanah Merah pun jam jadi laju. Mari sini pun saya tengok jam laju juga. Okey, ni. Ihdinas-si. Nombor 5, memasukkan tanpa dengung. Okey, ayat 7. Jom. Ayat 7. Siratal. Tu. Alif lam syamsiah. Nombor 5, memasukkan tanpa dengung. Ghairil maghdubi alaihim waladdah. Walad. Walad. Tak apa, tulis tu dulu. Siratal. Dapat dah? Dapat dah ya? Siratal. Dapat dah? Okey. Last. Waladdah. Tu. Huruf dha tu. Walad. Tu. Itulah alif lam syamsiah. Kenapa ada qamariyah? Sebab matahari tak ada. Nampaklah qamariyah. Kenapa jadi syamsiah? Sebab matahari naik, bulan
tenggelam. Gitulah. Sebab itu ulama pun dia bijak juga dia letak nama tu. Ustaz, ya. Bila nama-nama diletak kan? Cik tengok ibu ayah, tengok jari saya. Ini zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada lagi nama hukum-hukum tajwid, tak ada lagi. Tak ada lagi. Ini zaman khulafa ar-rasyidin, 4 khalifah utama. Zaman ini tak ada lagi nama hukum tajwid, walaupun Al-Quran mula dibukukan zaman Sayyidina Osman, tapi belum ada lagi nama hukum tajwid. Tak jumpa lagi Qamariyah Syamsah ni, tak jumpa lagi. Mak lazim apa mak asri semua tak ada lagi. Yang ketiga, zaman pemerintahan dinasti Umayyah. Bila sebut dinasti ni, anak keturunan dia jadi raja. Pun tak ada lagi. Bila hukum tajwid diletakkan nama? Zaman dinasti Abbasiyah. Zaman dinasti Abbasiyah, di zaman pemerintahan Khalifah Marwan bin Malik. Pada masa itulah ulama mula letakkan nama-nama hukum tajwid. Habis dinasti Abbasiyah, zaman Uthmaniyah yang baru tamat lebih kurang 95-94 tahun yang lalu. Kan? Lepas ini Islam akan mula naik semula. Berapa jangka masa saja? Dalam 2-3 tahun lagi Islam akan start berada di atas balik semula. Bila Islam dah berada di atas nanti, barulah datangnya Dajjal dan sebagainya, dia akan bunuh apa semua sekali. Lepas itu barulah akan berlaku kiamat. Okey Bu Ayah, so cukup tak 9 Syamsiah? Cikir. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Jadi benda-benda ni Ibu Ayah, selain daripada kita belajar macam ni kan, kita dapat macam ni, nanti Ibu Ayah boleh buat kuis untuk anak-anak. Boleh buat game untuk anak-anak. Betul, supaya dia tahu tajwid dalam suratul Fatihah. Dan Ibu Ayah tak payahlah buat game, dah tua. Ustaz buatlah, dah tua, tak payahlah. Okeylah Ibu Ayah, berikutnya muka surat last. Muka surat 54, dia kata cari ra' tafkhim. Jom kita lihat ra' tafkhim ada berapa. Dia kata ra' tafkhim ada 7. Jom kita tengok betul ke 7. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Manirrah. Tebal. 6 ni nombor tajwid. Nombor tajwid. T tu tebal. Ustaz, ya. Macam mana bunyi ra tebal? Bunyi ra ke, bunyi ro ke, bunyi ra ke, bunyi macam mana Ustaz? Ra. Sudah. Tengok mulut aku betul-betul. Ra. Kena tulis juga ni. Okey, Bu Ayah. I nak tunjuk you all pagi ni supaya you all dapat dia punya gambaran. I buat contoh ya. Ini baris atas bunyinya baris atas. Ini baris hadapan bunyinya U. Bunyinya apa? U. So ini O. Okey, bayar. Mari tengok kat mana bunyi A. Tengok. Ni meter. Tengok meter ni. Tengok. Cak betul-betul kat mana bunyi ra. Cam. Ra. Kat mana? Sini ke situ? Kat O. Tengok ya. Ini 90 darjah.
ini 180 darjah. Bunyi A sini 45 darjah. Nampak? Oleh kerana itu, walaupun dia berbunyi A, barisnya tetap A. Kenapa? Sebab bunyi A menghampiri A, tidak menghampiri U. Soalan sekali lagi, bunyi A, ini pertengahan, betul, tengah-tengah. Antara baris atas dengan baris hadapan, ni tengah dia. Nampak kan? So, bunyi A dekat sini. So, dia menghampiri A, tidak menghampiri U. Sebab itu huruf-huruf isti'la dan huruf tafkhim, walaupun bunyinya A, tapi barisnya tetap baris atas. Kerana dia menghampiri. Nampak? Ambil gambar. Ambil gambar ni. Ini jarang orang ajar ni. Ambil gambar. Ini keluar peperiksaan. Bila? Pukul 4 petang kan? Ambil gambar. Ke nak duduk, saya duduk tepi? Saya ambil gambar. Ya. So ibu ayah, tengok mulut saya. Tengok mulut saya. A, O, U. Tengok mulut, tengok mulut. A, O, U. Itu bunyi A, O, U. Sekarang saya nak buat bunyi ni. Tengok mulut. A, O, U. Ra, sira, sira, siro, siru. Siratalladzi, 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 sirutulladzi. Dapat? Ambil video, ambil video, ambil video. Ni jarang orang ajar ni, betul. Cepat, saya kira sampai 3. 1, 2, 3. Sirah, 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 siro, 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 siru, siru. So yang tepat sirah. Kita sebut sirah. Sebut sirah. Dah tutup oleh video tu. Okey, sebut ar-rah. Rah, rah, ar-rahman. Nirra. Senyum dulu. Nirra. 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 Bukan niura, niura. Aku niura, niura. Okey, senyum dulu baru moncong. Sebut nirra. Nirra. Lepas Zuhur kita test seorang-seorang. Ya, jangan tak mari lepas Zuhur. Okey, baik. Okey, saya padam. So ayat pertama ada 2. Okey. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbi. Kata Imam Asim, ini qiraat kita ya. Imam qiraat kita di Malaysia. Imam Asim riwayat Hafs, betul. Imam Asim mengatakan pada Rabbi bunyinya mesti lagi tebal. Alhamdulillahi Rabbil, terasa Allah tu hebat.
Kan suatu benda kalau kita rasa hebat, Allahu Akbar. Kalau benda itu tak hebat, Allahu Akbar. Sebab contoh sekali lagi, nak tengok kita semayang rasa hebat tak hebat. Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Siapa semayang? Angkat tangan. Takut dah. Zuhur kan saya cek. Saya jamak, saya buat jamak takhir kan. Segi cek seorang-seorang semayang. Contoh ya. Jadi kata Imam Asim, sampai pada Rabbi ni tebalkanlah lagi ra tersebut supaya kamu dapat rasa bahawa Tuhan itu maha hebat. Terlalu perkasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terasa pemurah, penyayangnya terlalu hebat. Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi itu macam terangkat. Ar-Rahmanir Rahim. Cuba bayar sebut. Cuba. Teruk benar. Mesti rasa hebat. Sebut tu dalam keadaan rasa. Feel. Kata orang Jawa feel. Siapa Jawa angkat tangan? Saya seorang je Jawa. Dua. Okey. Dia mesti ada feel. Ar-Rahmanir Rahim. Mesti ada rasa. Ibu, kalau ayah katalah abang, awak sayang tak saya? Sayang. Beh ke tak? Ayah. Kalau ibu tanya ayah, abang, sayang tak awak? Sayang sangat. Macam mana? Ayah, nampak? So, kita dengan Allah macam mana? Ini persoalannya. Kita dengan Allah rasa macam ini kan kita masuk bab tasawuf Fatihah. Ihsan Fatihah. Okey, bayar. So, itu lagi Ar-Rahmanir Rahim. Berikutnya ayat 4. Malik yaumiddin. Tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada. Ihdinas sirat. Tu dia. Al-mustaqim. Udah? Okay. Last one. Last. Habis. Cukup 6. Ikibaya. Saya biasa dengar orang kita baca sirah, okey. Tapi ihdinas sirah tak berapa nak jadi. Yang paling teruk ar-rahmaniura. Itu yang paling ramai baca. Ar-rahmanirrahim. New. Bila masa pula bunyi new. Kan? So ibayah macam mana nak buat? Jom ikut saya. Sebut ar-rahman Nir Rahim. Nir. Senyum. Saya nak tengok senyum. Sebut. Senyum. Sebut. Kalau realistik. Sekali lagi. Nir Ra. Nir Ra. Nir.
nirra, nirra, nirra. Tengok, nirra, nirrahim. Tu dia ya. Boleh bayar? Boleh. Okey, sebelum saya terlupa. Seronoknya sebenarnya kalau kita faham sifat huruf, masya-Allah, bacaan kita akan jadi sangat tersusun, sangat rapi, sangat santun. Kalau kita betul-betul faham sifat huruf. Betul Ibu Ayah. Ni kat sini ni. Ni yang maksud saya kat sini lah ni. Ni. New rahim, new. Apa hal pula bunyi new pula? Nirra. Nirra. Tu dia. Lepas zuhur kita test seorang-seorang boleh? Alah macam senyum tu tak mari dah tu. Tengok senyum tu gaya tak mari dah tu. Tak apalah, kita tangguh minggu depan lah. Itu pun kalau umur panjang minggu depan. So Ibu Ayah kat situ ya. Tolong. Okey, baik Ibu Ayah. Selain berdiri Ibu Ayah tulis dekat ra ni tawasud. Ibu Ayah tulis dekat ra tu tawasud, tertahan seketika. Kenapa ra, cuba tengok Ibu Ayah depan. Kenapa ra tidak bersifat asyiddah dan tidak bersifat rakhawah? Kenapa ra dia bersifat tawasud? Cuba tengok. Kalau ra bersifat asyiddah, dia tak bergetar. Ar-Rahmanir Rahim, dia tak bergetar. Tengok biar faham betul-betul. Tengok saya, tengok depan. Ra ni kalau kita baca dengan asyiddah, dia tak akan bergetar. Ar-Rahmanir Rahim. Ada tak qiraat yang mengatakan ra tak bergetar? Ada. Ada. Ibu Ayah, jangan lupa ya, kita ada berapa jenis qiraat? 7 yang mutawatir. 7. Okey. Antara 7 ni ada yang mengatakan ra tidak bergetar, bermaksud ra tidak tawasud, ra asyiddah. Sebab itu kita ada dengar orang baca, orang Arab khususnya. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, dia tak bergetar. Ya? Tapi kita di Malaysia yang menggunakan sifat huruf Ibnu Al-Jazari, ya, pendapat Imam Ibnu Al-Jazari, ra sifatnya bertakrir, bergetar. Oleh kerana dia bergetar, maka adanya tawasud. Jadi getarannya berapa? Paling maksimum 2 kali. Ar-Rah. Dia tak pula tawasud. Kalau tawasud lebih pada 2. Ar-Rahmanir Rahim. Dia tidak rakhawah. Ya, dia tidak asyiddah, tertahan Ar-Rahman, dan dia tidak pula rakhawah Ar-Rahmanir Rahim, tidak. Tapi dia tawasud pada kadar maksimum. Berapa kali getaran dia? 2. Ar-Rahmanir Rahim. Bermaksud setiap yang ini Ibu Ayah break. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan kalut. Jangan dijengiti apa? Kuman Qarana Al-Kaluti. Kuman ini saya dah jumpa 8 tahun lepas, sebelum Corona apa baru ni? Corona COVID-19. Sebelum Corona COVID-19 kita dah jumpa dah Corona Al-Kaluti ni. Betul Ibu Ayah? Ya, saya mengajar Quran start umur 12 tahun Ibu Ayah, sampai sekarang. Kita dah jumpa ramai orang sebenarnya bukan 8 tahun lepas, dah berpuluh-puluh tahun dah. Kita tengok khususnya orang Melayu lah. Saya Jawa okey. Jawa okey. Haji kita okey Haji. Ya, okey. Orang Melayu lah. Bila ada sabdu je dia mula kalut. Ya? So hati-hati Ibu Ayah, pada tasydid, pada sabdu jangan dijangkiti apa? Kuman Corona Al-Kaluti. So macam mana nak mengelakkan? Dia macam tertahan. Memang tertahan, bukan macam, memang tertahan. Tawasud. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni kan kita buat ni. Ada. Sesi tu ada. Ya, lepas ni insya-Allah. Baik Ibu Ayah. So, itulah 6 hukum tajwid
yang ada dalam suratul Fatihah. Okey, kalau ada pertanyaan silakan. Duduk jap. Ya, saya. Maksudnya tak cukup apa tu ayah? Okey, baik-baik. Dia begini. Semua sifat huruf yang saya tunjuk tadi itu, dia tidak melibatkan Fatihah tu batal. Ya, dan bermaksud solat juga tak batal. Cuma pahalanya kurang. Jap, sebelum saya lupa. Okey, kerana Nabi sebut selemah-lemah orang baca Quran, seteruk-teruk orang baca Quran, maknanya sebutan huruf dia tak fasih, selemah-lemahnya dapat berapa pahala? Satu huruf dapat 2 pahala. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, orang yang paling lancar membaca Al-Quran satu huruf dia dapat 10 pahala. Jadi ibu ayah, setiap huruf Al-Quran ni paling minima 2 pahala, paling banyak 10 pahala. Jadi kalau kita tak sebut dengan betul, dengan fasih, mungkin yang 10 tu mungkin dapat 7, mungkin dapat 4, mungkin dapat 5, mungkin dapat minima 2 je mungkin. Jadi adakah kita nak pahala tu cukup 2 je? Tak nak lah, kita cuba ke maksimum yang mungkin. Paling-paling tidak 8989. Betul kan? Sebab kenapa? Inilah motivasi kita. Apa motivasi? Ihsan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa feel kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Feel itu dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tentang rasa hati. Marah ke, benci ke, penyayang ke, pengasih ke. Itu semua tentang hati. Sebab itu saya bentangkan surah Al-Fatihah ni dalam sudut syariat, dalam sudut iman, dan dalam sudut ihsan. Ya, Ji. Okey. 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 Dah. Soalan Haji tadi bukan suara, nafas. Nafas, ya. Jadi memanglah Haji, dia memang gitu. Ketika umur kita 19 tahun dulu, kan, masa tu nafas panjang. Saya kebetulan saya sekolah tak tinggi boya, sekolah Pajang 4 ya. Pajang 4 darjah 5 ayah saya masukkan madrasah. Dah masuk madrasah. Madrasah saya pula duduk tepi sungai. Madrasah dalam hutan, duduk tepi sungai. Jadi mandi subuh sungai, mandi zuhur sungai, mandi maghrib pun sungai. Semayang tahajud, nak mandi tahajud pun di sungai. Jadi zaman tu saya budak, umur 15 tahun, umur darjah 5. Darjah 5, 9 tahun 11 tahun. 11 tahun ketika umur tu, apa perangai budak, ciri budak? Suka berlumba-lumba. Challenge. Cuba kau menyelam. Berapa lama kau boleh? Kau cuba menyelam, baca Qul Huwallah sekali, menyelam. Qul Allah dalam hatilah. Qul Allah samad. Kan contoh kan. Contoh. Jadi kami ni setiap kali mandi suka challenge. Sehinggalah 6 bulan selepas itu dengan izin Allah SWT, kita boleh menyelam baca surat Ikhlas paling 40 kali. Ketika itu umur saya dah 13 tahun, 14 tahun. Bila orang suruh azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh lagi sekarang? Ingat tak boleh dah, boleh lagi. Contoh. Makna janggut ialah putih. Okey, contoh. Kerana latihan zaman kecil. Itu tentang nafas, tentang suara ibu ayah.
Kenapa kalau ibu ayah pergi ke Indonesia, penyanyi nombor satu lelaki dia orang mana? Orang Medan. Orang Medan. Siapa pernah pergi Danau Toba? Lagi? Kan? Apa keturunan orang situ? Batak. Bawah sikit tu Mendele. Ya, macam bekas ketua polis negara kita dulu zaman Tun Mahathir. Itu orang Mendele. Siapa? Tun apa nama? Lupa dah. Tak apa. Jadi, kalau di Malaysia, suara orang mana yang best? Sabah. Orang Sabah. Suara sedap, orang Sarawak, Sabah. Sabah paling best lah. Paling best. Agak-agak ibu ayah kenapa? Sebab di sana Kristian. Orang Kristian ni, dia suka menyanyi. Betul? Saya darjah 1 sampai darjah 4, saya sekolah konvent. Tahun 70-an, sekolah konvent. Cikgu sekolah tu separuh Mak Saleh, separuh Melayu Cina. Jadi bila kita sekolah konvent, kita kerap dibawa masuk dalam gereja menyanyi. Nampak kan? Dan masa tu juga ayah saya terima hidayah, dia masuk dakwah. Zaman 70-an dulu orang dakwah. Kan? Bila ayah masuk dakwah, masa tu kesedaran dia dapat. Mula dalam kereta dia pasang kaset nasyid-nasyid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Ni kebetulan Maulid Rasul. Jadi ibu ayah saya sarankan, bukan untuk ibu ayah dah. Ya, saya sarankan ni bukan untuk ibu ayah sebab ibu ayah dah tua tu kena slow sikit. Saya sarankan untuk anak cucu kita. Bagaimana nak dapat suara sedap? Setiap kali di rumah dalam kereta pasang nasyid selawat. Sebab huruf sad. Sallallahu, nama Allah. Ini cuba dengar pemberita. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak menyebut nama Allah, Rasulullah. Cuba dengar dalam berita. Sempena Maulid Rasul ni, Nabi bersabda, dia nak sebut Rasulullah tu, Rasulullah. Teruk betul lidah dia. Kenapa? Sebab lidah dia tak biasa menyebut daripada kecil. Sebab itu kita tengok orang Batak, siapa penyanyi utama Indonesia sekarang nombor 1 orang Batak tu? Lelaki tu. Siapa nama? Allah lupa pula nama. Yang menyanyi dengan Datuk Siti Nurhaliza tu lelaki, orang Batak. Suara dia macam ni. Dia penyanyi nombor 1 Indonesia. Dan kenapa orang Sabah suara sedap? Sebab mereka orang Kristian ni memang budaya dia menyanyi. Masuk dalam gereja, cuba bayar buat. Tak boleh kan? Sebab kita tak biasa, betul? Tu dia, ibu ayah. Benda ni mesti dibiasakan daripada anak-anak. Sebab itu saya sarankan ibu ayah, untuk suara sedap, selalu pasang kaset. Mana ada kaset dah sekarang ni? Pasang apa? Apa-apalah CD ke apa, tentang selawat. Ibu ayah. Selawatlah yang membentuk lidah. Kenapa? Sebab Al-Quran itu keluarnya daripada lidah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wow, dahsyat ibu ayah. Itu dia ibu ayah. Saya umur 8 tahun dah musabaqah dah ibu ayah. Umur 8 tahun dah masuk musabaqah peringkat kanak-kanak lah. Kanak-kanak di, saya masa tu duduk di Berincang, Cameron Highlands. Ayah saya kerja bomba kat Berincang tu. Dulu surau depan tu sekarang masjid kan. Sekarang masjid. Dulu saya mengaji kat surau tu lah. Ngaji kat surau tu. Cuma bila mengaji, saya sampai umur darjah 4, saya tak boleh alih muka surat, saya tak boleh baca Quran. Tapi masuk musabaqah, hafal. Lagu Bayati, Hijah, Nahwan semua saya boleh. Tapi buka muka surat, mampus tak boleh. Saya buta Quran masa tu. Sehinggalah umur sampai darjah 4, ayah saya tengok saya teruk, dia hantar saya masuk madrasah. Dalam madrasah itulah saya mula dapat baca Quran. Sebulan je terus boleh baca Quran. Sebab masa tu kami mengeja Al-Quran dengan bahasa Arab. Contoh. Bakasra sin sukun bis
mim kasrah, lam syadda fathah. Dulu ada alif maddah. Betul? Mim kasrah, lam syadda fathah, alif maddah, millah, ha kasrah, ra syadda fathah, ha sukun, hirrah, mim fathah, alif maddah, ma, nun kasrah, ra syadda fathah, nirrah, ha kasrah, ya sukun, hi, mim kasrah, mi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak behnya dia belagu dalam surau. Jadi kita zaman budak suka menyanyi, bila belajar mengaji belagu, dia jadi cepat. Sebulan saya boleh baca Quran. Bila boleh baca Quran, mula ustaz ajar kita tajwid. Umur saya 11 tahun, saya hafal semua hukum tajwid. Umur saya 11 tahun, saya hafal semua hukum tajwid. Dah hafal dah. 12, ustaz dah. Pelajar baru masuk, Zubair, minta ambil 10 orang, ajar 10 orang. Jadi saya mula mengajar Al-Quran umur saya 12 tahun sampai sekarang. Subhanallah. Itu rezeki saya lah. Cuma pengalaman itulah yang banyak membentuk saya punya kelas-kelas pengajian. Nak suara sedap macam mana? Ibu, ayah, nak nafas panjang macam mana ayah? Sekejap, saya scan sekejap. Tok dang dah ayah. Tok dang. Sorry ya. Okey, ada soalan lagi? Kau 12 lah. Jom kita sambung. Jom kita sambung lagi. Minta maaf ibu ayah ya, sebab saya rasa tak sempat nak ambilkan semua ni. Cuba ibu ayah kita lompat-lompat, tebuk-tebuk lah ya. Okey ibu ayah. Ibu ayah buka muka surat 58. 58. Okey, apa ibu ayah nampak pada tulisan Fatihah tu? Garisan, betul? Garisan merah putus-putus, betul? Betul kan? Garisan merah putus. Okey, so saya nak kongsikan lebih kurang dalam 25 minit ni ibu ayah. Sebenarnya dalam pembacaan Al-Quran ni ibu ayah, kalau kita belajar menyanyi, belajar vokal, belajar muzik, kita akan belajar tentang beat. Beat. Okey? Sebenarnya Al-Quran pun ada beat. Okey? Sebab itu ibu ayah, garisan yang saya buat merah-merah itulah beat. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, beat ni ibu ayah, saya panggil dia alignment. Alignment. Bila kita hantar tayar kereta kita ke kedai tayar, kita suruh dia buat alignment dan balancing. Buat alignment macam mana? Dia masuk tayar tu pada mesin, dia pusing, betul? Itu alignment, betul kan? Dia pusing, lepas tu dia bubuh timah. Betul kan? Kenapa? Supaya kereta kita tak huyung, tak hayang. Ya. Lepas itu dia pergi dia pergi parking kereta, ada 4 bulat tu pakai komputer. Itu balancing. Dalam Al-Quran pun, dalam membaca Al-Quran dia ada alignment dan ada balancing. Alignment ni mesti dikunci supaya bila kita baca laju dia tak huyung hayang. Mesti kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Dan antara beat dengan beat ini kita panggil apa dia? Beat ni dalam bahasa Melayu ni apa? Rentak. Dalam bahasa Melayu rentak. Ibu ayah, kaedah ni ibu ayah, inilah yang saya dapat pengiktirafan daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ya, pengiktirafan satu-satunya kaedah bertatih di dunia.
7 tahun lepas saya dapat. Okey, iaitu bagaimana kita baca ikut rentak yang betul. Rentak, dan setiap rentak dia ada beat dia. Ni beat, ni beat. Kalau kita belajar muzik pun dia ada beat, kita akan belajar beat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rentak ni Ibu Ayah, bila Ibu Ayah dah nak belajar taranum esok, ambil je lagu taranum tu, masukkan dalam rentak ni, terus bacaan Ibu Ayah akan jadi sedap. Nak belajar ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak, betul. Ayah? Ayah nak macam penat je ayah dah. Okey ayah, ada 20 minit. Jom ikut saya baca. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Bismillahir. Senyum. Hir. Rahmanir. Senyum. Nir. Rahim. Sekali lagi ya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Itu satu beat. Sekarang kita buat 2 beat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Saya ada dengar lagi bunyi new. No. Nir. Okey, baik sekali lagi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Baik, bila dah betul dua-dua, sekarang kita bagi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita baca tadi semua tu dipanggil tahqiq, bacaan putus-putus, tahqiq. Sekarang kita nak baca bacaan tartil, tak putus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Kan sedap macam itu baca. Betul tak? Sedap ke tak baca macam tu? Sedap. Ini kalau saya panggil TV3 ni berebut dia datang. Kamera 3. Iya. Daurah ni kalau panggil TV memang macam ni. Ya Bu Ayah. Itu dia. Okey, itu ayat pertama ya. Itu ayat pertama. So Ibu Ayah, saya nak beritahu kat sini, di sini beat critical. Beat critical. Sebab ni klinik kan. Critical dan kronik. Dah kronik dah. Kat mana? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Cuba baca nak dengar.
Okey, dua tempat ni saya bagi markah 65 sahaja. Saya bagi markah ini hakim fasahah. Ya, bila tilawah ada 4 hakim. Suara, lagu, fasahah, tajwid. Kalau jadi hakim fasahah, saya bagi markah kat sini 65 sahaja. Sebab sebutan masih tak fasih. Masih tak bunyi lahjatul Arab, tak bunyi logat Arab. Masih tak ada, kurang. Dok banyak. Jadi benda-benda inilah yang kita nak kena. Sekarang ni tak perlu repair dah. Ini masa untuk touch up. Untuk touch up tak perlu repair dah. Repair itu repair. Touch up. Betul kan? Jadi ibu ayah tak perlu repair dah. Yang perlu apa? Touch up, bagi dia makin sedap, makin lunak. Betul kan? Ya ibu ayah. Boleh ya? Okey, jom kita pergi ayat 2. Baik bayang, jom kita lihat beat dia, rentak dia. Hirab. Nampak tulisan putus tapi bacaan sambung. Hirab bil alamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jom ikut saya baca. Janganlah al tu Jawa tu. Orang Jawa dia tak berapa reti nak sebut al. Dia alham. Tu. A'udzubillah. Tu Jawa. Ada Jawa? Haji seorang. Haji cuba cakap auzubillah Haji. Cuba Haji. Haji malu. Orang Jawa, tapi Jawa dekat Sekincan, dekat Kelang, Muar, Batu Pahat, Pontian tu semua dah okey dah. Ni Jawa yang kat Pulau Jawa tu. A'udzubillah. Bismillah. Tu. Alhamdulillah orang Terengganu tak ada Jawa ya. So lidah okey lah. Lidah okey. Baik, ibu ayah sekali lagi. Sebenarnya kan Datuk Badil Shah selalu sebut kan Piramli. Sebenarnya ini saya cakap ikhlas saya sebut. Sebenarnya Datuk Badil Shah ambil poin saya tu. Saya dulu selalu apa dipanggil? Bukan diskusi forum. Selalu berforum dengan dia. Saya ada sebut, saya biasa jadi pengurusi forum, biasanya lah pengurusi forum. Saya ada sebut bagaimana nak bagi orang dewasa. Kalau kanak-kanak tadi saya suruh banyak selawat kan. Orang dewasa saya kata nak dapat lahjah Arab kena tengok selalu cerita P. Ramlee. Ana sudah cakap sama ente lah. Siapa nama bini dia tu? Mastura. Ana sudah cakap sama ente lah Mastura. Ente ni apa lah? Cik sebutnya tu. P. Ramlee ni buaya. Dia macam ni tau. Itulah lahjatul Arab, rentak Arab. Tapi P. Ramlee dia buat kelakar dengan rentak tu. Kan? Contoh lagi. Lagu Aceh-Aceh tu, ibu ayah tahu tak? Saya tahun bila saya pergi ke Singapura, saya ke Masjid Sultan masa tu Habib Omar datang ke Masjid Sultan. Dia buat apa ni? Bukan nasyid, apa dia panggil? Qasidah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji adfatay jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Saya dengar, ini rentak lagu Aceh-Aceh ni.
Aci-aci buka pintu, Nana balik pukul 1. Aci jangan takut burung hantu, Nana ada satu penyapu. Deng, 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 deng. Contoh. Jadi kenapa P. Ramlee bawa tu? Masa tu P. Ramlee duduk di Singapura. Siapa ramai di Singapura masa tu? Para Habaib, Said-Said ramai di Singapura. Kerana Habib-Habib ni daripada Yaman, mereka pergi ke Indonesia dulu dan mereka banyak duduk di Palembang. Duduk di Palembang. Daripada Palembang mereka turun ke Singapura berdagang, berniaga. Sebab dia ikut sunnah Nabi, datuk nenek dia kan, berniaga sambil berdakwah. Mereka berniaga. Sebab itu di Singapura ada makam Noh, Habib Noh, kan wali Allah terkenal di Singapura. Jadi benda-benda tu yang P. Ramlee bawa. Tinggal lagi P. Ramlee dia terjemahkan dalam bentuk kelakar. Kan, anak sudah tu sama ente ni apa ya? Sudah tukar kah? Kan? Jadi ibu ayah, kalau ibu ayah nak dapat logat lahjah Arab, selalu tengok cerita P. Ramlee. InsyaAllah akan dapat. InsyaAllah akan dapat. Ya? InsyaAllah ya ibu ayah. Okay, baik, sekali lagi ibu ayah. Jangan ikut. Rabbil alamin. Okey, itu satu-satu langkah. Dua-dua langkah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Baik, sekarang kita potong. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Cuba. Ini tak tinggi lagi. Ini tak tinggi lagi. Ada masjid yang saya buat 120 per 100. Betul. Betul bayar. Tapi ini okey lah. B campur. B campur okey lah. Okey lah. Nanti saya scan sekejap. Okey. Okey. Ya? Boleh bayar? Boleh? Sekali lagi bayar. Cuba dengar dulu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Cuba. Okey. Agak-agak ibu ayah, mana lagi 5? Nak jadi 100, mana lagi 5? Ibu ayah banyak terlepas pandang kat. Okey ibu ayah, tulis kat atas ni base. Tulis base. Bunyi base. Okey. Ibu ayah, di dalam bahasa Arab, huruf H ada 2. Satu H base. Satu H pedas. Contoh, hayya 'ala salah. Itu base. Hayya 'alal falah.
Salah, base. Falah, pedas. Nampak kan? So, kebiasaan orang Melayu. Cik angkat tangan orang Melayu. Dah tak ngaku dah. Okey. Kebiasaannya orang Melayu, base dia tak tekan. Di mana bunyi base ni, boy ya? Cuba boy buat macam ni. Buat macam ni. Rasa ada tak lekuk kat sini? Ada tak lekuk? Siapa yang rasa tak ada pelengkuk, angkat tangan. Ada belaka ya? Kalau ada, alhamdulillah, kita semua manusia. Kerana saudara kita dalam alam bunian, mereka tidak ada dua lekuk. Pertama tak ada lekuk ni. Kedua, ni. Cik rasa ada lekuk? Rasa. Ada? Tengok kiri kanan kita, ada tak? Tak takut orang bunian duduk sebelah kita. Tengok betul-betul. Ada? Maknanya alhamdulillah lah. Ni semua manusia pula, alhamdulillah lega. Okey. So, point tu bukan masalah bunian. Yang saya nak beritahu, base ni bunyi kat lekuk ni. Bawah pada lekuk ni apa? Peti suara. Bawah pada lekuk ni peti suara. Jadi bunyi base pintu speaker. Ni speaker. Ni speaker. Bunyi base tu kat sini. Dia sebut. Takut tengok. Dia sebut hantu. Takkan nak sebut hantu. Tak jadi, betul kan? Dia sebut harimau. 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 Ayah. Tak dengar suara ayah. Ayah. Harimau. Ibu. Harimau. Jadi. Jadi. Ya? Jadi ketika di sini buaya, pastikan ibu buaya tekan bunyi itu. Kenapa kena tekan? Sebab dia bunyi paling dalam. Dia bunyi paling dalam. Dan bunyi inilah bunyi yang terakhir bila kita berada dalam keadaan sakaratul maut. Saya 5 kali duduk sebelah orang sakaratul maut sampai dia meninggal. 2 di rumah, 3 di hospital. Maklum jadi ustaz. Bila jadi ustaz ni permintaan orang macam-macam. Kan? Macam-macam. Jadi saya dengar kelima-lima ni suara terakhir dia bukan di lidah. Kerana bila saat sakaratul maut, lidah kita dah kelu ibu ayah. Suara yang terakhir ialah di sini. Sebab itu nama Allah, huruf akhirnya bis. Habis. Oleh kerana itu ibu ayah, saya nak kongsi pada ibu ayah. Bila mana kita menyebut nama Allah, ataupun lebih senang, bila mana kita berzikir, gunalah suara ni. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasakan guna tu supaya nak mati nanti dah jadi senang. Apa arti zikir? Ingat. Sentiasa diingatkan bunyi itu kat situ. Bila nak mati nanti dah tak susah. Masalahnya kita selama ni berzikir kat sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila nak mati nanti ibu ayah, saya pernah koma 3 hari ibu ayah, accident. Saya accident di Gopeng, Ipoh, Perak. Tulang pinggul saya patah, perut saya pecah. 3 hari koma. Allah berikan datang mimpi. Bukan mimpi, benda itu berlaku dalam koma. Satu golongan datang bawa ustaz, mai ikut saya. Ustaz buat macam ni kali-kali, ustaz akan dapat juta-juta. Semua main RM. Sebab masa itu saya dah berhenti mengajar 4 tahun. Saya berhenti mengajar Al-Quran 4 tahun. Saya buat bisnes. Kerana masa itu bila mengajar Quran, bila berapa orang bagi? RM10, RM5, RM3, RM2, mati saya. Saya pun ada bini, ada anak, ada rumah nak sewa, kereta nak bayar. Main RM10, RM20, RM50, RM15, saya berhenti mengajar, saya buat bisnes. Ibu ayah. Ketika saya bawa peralatan komputer yang harga lebih kurang RM30,000 daripada Loyat nak pergi hantar ke sekolah di Alustar. Sampai di Tanjung Malim, saya berhenti sekejap jumpa kawan saya, lecturer dekat Universiti Pendidikan, UPSI. Lepas tu saya terus perjalanan sampai di Gopeng tu. Kereta yang drive kawan saya, kereta Mercedes, dalam keadaan laju 200 km sejam, tayar belah kiri pecah, terbabas, dan saya patah tulang pinggul, perut pecah, masuk hospital.
Jadi dalam mimpi tu Ibu Ayah, satu golongan datang ajak saya buat duit. Satu golongan lagi, Zubair, jom kita buat kelas Quran, kelas Iqra, kelas tu, kelas ni. Bila saya sedar berkoma, 14 hari saya duduk hospital Ipoh, 4 hari di hospital Kuantan, 4 bulan tak boleh bangun, terlentang atas tu, sebab tulang pinggul patah, perut pecah. Tak boleh. Bila dah 6 bulan macam tu, saya pergi semula ke rumah guru saya di Kedah. Saya cerita apa yang berlaku dalam masa koma tu. Jadi dia kata apa, guru saya kata apa, itulah Zubair ingatan Allah untuk entah. Ingatan Allah untuk entah. Dia kata, ya, itulah bila mana sakaratul maut berlaku Ibu Ayah, keadaan syaitan dan malaikat tarik menarik kita. Tarik menarik kita. Kita nak pergi ke mana? Dan saya kata, Ibu Ayah, kalaulah takdir Allah saya mati pada masa itu, saya kata saya fail, Ibu Ayah. Fail. Kenapa saya sebut fail? Sebab saya tak ikut orang cari duit dan saya tak ikut orang ngajar Quran. Saya duduk tengah-tengah terpinga-pinga, apa ni? Maksudnya bila tengah-tengah kat mana lagi tu? Jawapannya fail lah. Tetapi Allah nak panjangkan lagi usia saya. Lepas itu saya balik jumpa guru saya. Guru saya pesan, hari ketiga saya nak balik tu, turun tangga rumah dia, Zubair, nanti balik Kuantan mengajak Quran balik, no? Itulah saya mengajar balik sampailah sekarang. Itu Ibu Ayah. Jadi nak cerita Ibu Ayah, ketika kita berada dalam sakaratul maut ni, kita dah clue Ibu Ayah. Kita dah clue. Macam inilah gambaran. Siapa pernah baring kena tekan? Baring yang kita tak boleh bergerak tu. Siapa pernah? Cakap tangan. Pernah tak? Pernah. Siapa lagi pernah? Jadi sakaratul maut tu bukan begitu lah Ibu Ayah. Kita dah clue. Kita dah tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Kenapa ni? Jadi otak masih memikir, kenapa? Cuba bayangkan dalam sakaratul maut, otak masih memikir. Agak-agak macam mana? Oleh kerana itu, mulai pada hari ini Ibu Ayah, jangan banyak fikir, zikir guna suara ni. Esok nak mati senang. Boleh? Boleh, ya? So Ibu Ayah, hari dah 12.30, kita tangguh dulu. InsyaAllah kita sambung sikit lagi nanti lepas zuhur, insyaAllah Ibu Ayah, ya? Ampun maaf. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah Alamin. Terima kasih Ustaz Zubair dan para peserta kita yang dah nampaknya dari pagi tadi duduk tenganga masing-masing. Alhamdulillah, hari ni boleh tak? Banyak tak boleh hari ni? InsyaAllah boleh. Okey, dari sekarang kita break dulu ya, untuk pagi ni, untuk kita bagi ruang untuk makan tengah hari yang telah disediakan di kemah tu, ambil secara buffet, dan juga kita sediakan ruang untuk ruang solat ni untuk